Bertemu lagi kita dalam Buletin Awal ini. Anda baru saja sebentar tadi mengikuti perutusan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang antara lain berkongsikan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan dilanjutkan sehingga 9 Jun akan datang, dan dalam tempoh itu juga beberapa perayaan besar seperti Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai terpaksa mengikuti SOP dan juga ada keterbatasan daripada segi pergerakan. Dalam pada itu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar tadi juga berkongsikan bahawa kerajaan sedang meneliti dan memperhalusi SOP untuk kebenaran untuk mereka yang ingin bersolat secara berjemaah, dan ini sedang diperhalusi dan akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama di negeri-negeri juga. Dan dalam aspek ini juga Perdana Menteri ada juga mengumumkan beberapa perkara, antara lain kepada mereka yang terlepas ataupun memiliki kesulitan dalam menerima bantuan Prihatin Nasional BPN, permohonannya akan dilanjutkan sehingga 31 Mei ini. Begitu juga dengan pergerakan rentas negeri bagi keadaan di mana suami isteri bekerja ataupun berada dalam dua lokasi yang berjauhan. Itu perkara-perkara yang kami update ataupun kemaskinikan di astroawani.com sebentar lagi, dan sepanjang hari ini kami akan bawakan perinciannya. Tetapi kita ingin bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, merupakan Mufti Perlis, untuk kita mendapatkan reaksi dan juga pandangan awal beliau mengenai perutusan khas Perdana Menteri sebentar tadi. Assalamualaikum Datuk Dr. Muhammad Asri, apa khabar? Salam sejahtera, salam nuzul Quran. Apabila diumumkan PKPB dilanjutkan sehingga 9 Jun nanti, sudah pasti rakyat sebelum pengumuman Perdana Menteri tadi pun mengatakan bahawa bagaimana raya kita tahun ini, bagaimanakah malam-malam terakhir bulan Ramadan ini dan sebagainya. Mungkin Dr. Asri dapat memberikan sedikit sebanyak pandangan, kerana perkara pertama ialah kita berdepan dengan COVID-19 dan juga mungkin juga dalam konteks dan melihat kepada keberkatan Hari Nuzul Quran ini, penting juga umat Islam untuk melihat kepada disiplin diri dan juga kerohanian serta aspek kebersihan itu sekaligus dalam usaha kita meningkatkan kendiri kita dan juga keimanan kita. Dr. Asri, kalau dapat memberikan sedikit respon. Dr. Asri? Okey, kita akan cuba dapatkan, ada sedikit masalah teknikal di situ. Kita akan cuba dapatkan Dr. Asri sebentar lagi. Mungkin ada masalah dari audio. Nanti rakan-rakan saya dalam bilik kawalan akan cuba untuk mendapatkannya. Tetapi kalau dapat saya kongsikan sikit sebanyak apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mengatakan bahawa dalam konteks Hari Raya contohnya, beliau mengatakan bahawa ziarah menziarahi dibenarkan di kalangan jiran terdekat dan keluarga yang tinggal dalam negeri yang sama dengan had maksimum 20 orang pada satu masa. Jadi tiada keperluan untuk jamuan besar ataupun rumah terbuka, dan ini perlulah disusulkan dengan pematuhan SOP kesihatan seperti penjarakan sosial dan juga pemakaian penutup mulut dan hidung serta amalan kebersihan kendiri seperti penggunaan hand sanitizer sepanjang sambutan perayaan. Dr. Asri sudah bersama dengan saya. Kalau Dr. Asri dapat mendengar, mungkin saya dapat teruskan bersama dengan Dr. Asri. Assalamualaikum. Salam Nuzul Quran, Dr. Asri. Kita mendengar ucapan ataupun perutusan Perdana Menteri sebentar tadi. Mungkin dalam aspek ini, Perlis mungkin sudah pun mengumumkan bahawa solat Jumaat secara bersyarat akan dimulakan pada 15 Mei ini. Akan tetapi mungkin kita dapat fahami, dalam aspek kita ingin melakukan solat berjemaah, baik dalam konteks solat Jumaat, solat tarawih ataupun Hari Raya dan sebagainya, bagaimana aspek pematuhan kesihatan itu perlu dijadikan satu keutamaan, dan bagaimana kita dapat fahami dalam konteks di Perlis? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita di Perlis kita mengambil langkah yang lebih awal dalam hal ini setelah kita mendengar pandangan, berbincang dengan Jabatan Kuasa Fatwa, dan kemudian juga setelah saya sendiri menghadiri di secara talian mesyuarat Muzakarah JAKIM, dan juga kemudian mengambil kira pandangan daripada KKM, maka kita telah membuat garis panduan untuk membolehkan solat Jumaat pada minggu yang akan datang ini, dan kita memberikan taklimat yang begitu ketatlah, dan izinan kita juga terhad, iaitu tidak kurang daripada 3 orang dan tidak lebih daripada 12 orang dengan mengambil kira pandangan-pandangan mazhab yang berbagai dalam hal ini, dan Perlis mempunyai keanjalan lah di dalam perkara yang seperti ini.
Ya. Doktor, bagaimana kita melihat dengan PKBB diteruskan sehingga 9 Jun depan dan juga Hari Raya Aidilfitri disambut dengan suasana yang cukup berbeza. Tiada balik kampung, kunjung-mengunjung itu Perdana Menteri katakan sebentar tadi boleh dilakukan tapi dalam konteks yang kecil. Dan kita sudah pun separuh bulan menjalani bulan Ramadan. Bagaimana dalam konteks ini apabila kita bercerita mengenai cabaran untuk kita memerangi COVID-19, ianya juga perlu terbit dari aspek kerohanian itu juga. Benar, ramai yang rindu untuk solat jemaah, ramai yang rindu untuk bertadarus di masjid dan juga melakukan qiyamulai nanti di penghujung Ramadan. Akan tetapi kita mempelajari sesuatu hikmah daripada sebalik COVID-19 ini. Mungkin hubungan sesama keluarga lebih erat, lebih akrab, pembelajaran dan juga isolasi yang berlaku pada ketika ini juga menyebabkan kita lebih dekat dengan Al-Quran. Dalam konteks nuzul Quran pada hari ini, bagaimana elemen-elemen kerohanian ini juga perlu menjadi cerminan kepada kita menghadapi normal baru ini pada pandangan Datuk? Terima kasih. Saya rasa sebelum ini kita mungkin di samping kita ada ruang yang luas, tapi kita ada kesibukan yang banyak. Mungkin dalam nak membaca Al-Quran itu mungkin ada ruang sebelah malam dan seumpamanya. Sekarang kita ada ruang yang banyak untuk membaca Al-Quran daripada pagi sampai ke malam. Artinya ini membolehkan setiap kita membaca ataupun meneliti Al-Quran dengan lebih dibandingkan sebelum ini, insya-Allah. Dan kemudian juga mungkin juga ketua keluarga umpamanya. Sebelum ni dia macam ada ruang untuk mengelak daripada, misalnya lah, bukan semualah, mengelak daripada menjadi imam. Sekarang ni dia kena menjadi imam. Dan kemudian saya tahu ramai orang bagi tahu saya bahawa dia tak sangka anak lelaki dia rupanya suaranya elok, bacaannya elok. Selama ni dia pergi ke sekolah, mungkin tidak ada peluang, kita tak bagi kepada dia. Dia sudah jadi imam. Dan kemudian syiar-syiar agama dalam kehidupan berjalan seperti biasa, bahawa kita boleh bersolat berjemaah di tempat kita, di rumah kita. Dan hatta apabila tibanya hari raya, kita boleh bertakbir. Di Perlis ini saya meminta supaya takbir dilaungkan di corong-corong masjid, iaitu oleh Bilal, yang 1-2 orang di masjid itu, walaupun tidak ada solat jemaah, tapi takbir daripada masuknya pada maghrib sehingga hari raya, sembahyang hari raya, takbir mesti boleh dilaungkan. Dan sembahyang raya boleh dibuat di rumah masing-masing. Dan ini peranan bapa untuk baca khutbah lah. Dan kita menyediakan khutbah tidak wajib. Tapi kalau dia baca khutbah sesuatu yang baik, kita menyediakan khutbah yang semudah-mudahnya. Yang saya merangka sendiri khutbah itu insya-Allah untuk di Perlis ni, supaya kalau boleh semua orang boleh baca. Ayat-ayat Quran pun yang nak jadi dalil pun saya letakkan surah-surah yang semua orang tahu, wal asri dan seumpamanya. Nak bagi semua bapa boleh baca khutbah untuk anak-anak dan keluarga, dan khutbah juga terfokus kepada kaum keluarga dan kepada nikmat hari raya dalam konteks yang ada. Doktor, apa maksudnya itu? Apakah hikmah yang kita perlu akuinya secara bersama? Kerana mungkin sebelum ini kita merasakan bahawa solat tarawih itu hanya menjadi jatuhnya, sahnya macam lengkap sekiranya kita pergi ke masjid sahaja. Dan sekiranya kita membaca surah-surah yang panjang, betul itu digalakkan, itu yang diperlukan. Akan tetapi sifat Islam itu sendiri juga memudahkan juga untuk kita memberikan cara amalan kita dengan sebaik-baik mungkin. Dan itu sesuatu kita sangat pelajari secara realitinya pada hari ini. Jadi bagaimana sebenarnya di peringkat pejabat mufti juga sendiri, bagaimana melihat bahawa cara kita beribadat juga sebenarnya memberikan satu refleksi baru dengan adanya COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP ini. Seperti mana doktor katakan tadi, diberikan juga teks ataupun surah-surah yang mudah untuk solat Hari Aidilfitri dilakukan di rumah dan sebagainya. Dan itulah sifat agama itu milik semua orang dan tidak eksklusif pada golongan-golongan tertentu saja. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana kita ada beberapa persepsi ataupun norma dahulu yang tidak semestinya tepat juga dan dapat diadaptasikan oleh semua orang sebenarnya pada ketika ini. Saya melihat kelebihan ataupun antara hikmah besar dalam proses ini ialah ramai orang mula mempelajari tentang keluasan beragama. Mula orang cuba ingin mengetahui apa pandangan, bukan pada satu school of thought saja, bukan satu mazhab saja. Pandangan mazhab-mazhab lain bagi membolehkan kehidupan agama itu tetap boleh hidup di dalam cabaran-cabaran yang ada. Kerana di dalam kaedah dia panggil al-amru idza dhaqa ittasa'. Sesuatu perkara itu apabila dia sempit dia akan meluas menurut kaedah agama. Maka agama itu menangani semua persekitaran ataupun keadaan yang ada. Kita sebenarnya di Malaysia ni terlalu selesa dalam beragama ni. Kita kena tahu rakyat Palestin umpamanya, mereka tidak selesa macam kita. Mereka ada cabaran.
negara-negara minoriti Islam, bagaimana mereka menguruskan agama? Mereka ada cabaran mereka tak boleh keluar, semua tempat ada masjid, semua tempat ada imam, dan kita mungkin terpaksa merasai sedikit daripada keadaan itu untuk satu tempoh bagaimana kita tidak sentiasa berada dalam zon yang selesa, tapi bagaimana dalam zon yang mungkin berbeza agama tetap boleh hidup. Agama itu ada dua dimensi. Satu dimensi di sudut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu boleh kita uruskan bila-bila masa, di mana saja, di penjara, di tengah padang, di tengah lautan, bersendirian di dalam hutan. Itu dimensi itu tetap hidup bersama kita. Yang kita perkatakan dimensi sosial dalam agama, maksudnya solat berjamaah. Solat itu di rumah pun boleh. Sah dia berhubungan dengan Tuhan yang sama, tapi kita digalakkan berjemaah di masjid sebagaimana manusia bersosial, agama itu hidup bermasyarakat. Tapi cuma dimensi itu yang kita tidak boleh. Sudut itu yang kita pada ruang itu yang kita tidak boleh. Ruang itu, maka oleh kerana ada keuzuran, maka agama memberikan kemaafan pada disebabkan keuzuran itu. Bahkan agama bukan saja memberikan kemaafan, agama melarang untuk kita mencampurkan diri kita di dalam kebinasaan. Jika sekiranya kita melibatkan diri dalam aktiviti sosial untuk tujuan agama tetapi akhirnya membawa kepada kemusnahan diri, maka itu dilarang oleh agama. Maka sebab itu dalam mengimbangi semangat beragama itu, dia bukan semangat agama dalam arti kata manusia mesti buat lebih ketat, lebih bagus. Tidak. Agama itu meraihkan keadaan kelonggarannya. Agama itu ada masa ia tegas, ada masa, dalam soal-soal prinsip, tapi dalam soal amalan, kehidupan, ia mempunyai fleksibiliti yang tersendiri. Dengan itu kita akan tahu. Sebab itu Islam adalah agama sepanjang zaman, sepanjang waktu, dan sebab itu kita perlu meluaskan perspektif kita, meluaskan ufuk pemikiran kita, melihat kepada skul-skul yang banyak di dalam Islam dan kesarjanaan yang berbagai-bagai supaya agama itu dapat hidup dalam semua keadaan. Datuk Dr. Mazhar, Islam dan juga Quran itu juga mengajar kita bahawa disiplin diri dan juga bersih itu sebahagian daripada iman juga. Dan apabila kita bercerita dengan pandemik COVID-19 ini, perkara yang paling dituntut satu dalam agama, satu lagi dalam kesihatan awam itu juga ialah aspek kebersihan itu, di mana basuh tangan, jaga jarak dan sebagainya, dan juga perlunya ada disiplin diri untuk patuh, dan segala nilai-nilai ini diajar dalam konteks agama. Bagaimana itu perlu diterjemahkan ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, meskipun kes itu dapat diturunkan tetapi ianya masih lagi berada di sekeliling kita? Bagaimana peranan agama itu perlu diletakkan juga di tengah? Kerana ada dalam banyak dalam kehidupan masyarakat Islam khususnya pada hari ini, apabila kita bercerita dalam perspektif sains sahaja, ianya mungkin sukar untuk diterapkan dalam kehidupan seharian. Akan tetapi apabila kerohanian itu dilibatkan sama, dan juga pentingnya disiplin dan juga kepatuhan dalam aspek kebersihan dan juga kesihatan itu dengan agama dilibatkan sekali, mereka lebih mudah faham, dan juga dengan sendirinya ada pengupayaan di kalangan diri mereka untuk menjaga diri daripada dijangkiti COVID-19 ini. Pada pandangan Datuk Doktor bagaimana? Ya, terima kasih. Itu yang saya kata bahawasanya agama itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan ibadat kita. Dia menyuruh kita menyembahnya dengan disiplin-disiplin, kebaikannya balik kepada diri kita sendiri. Tapi malangnya selama ni sebahagian daripada umat Islam, walaupun mungkin tidak semua, mereka mengamalkan kebersihan, mengambil wuduk jika nak solat, menjaga tempat solat sampai dipastikan bersih, ada sedikit najis dipastikan mereka menukar pakaian. Tetapi malangnya di dalam kehidupan harian, dalam realiti kehidupan mereka tidak mengamalkan seperti spirit ataupun semangat yang diajar oleh agama itu. Kita lihat umpamanya masjid banyak berbicaraan tentang kebersihan, sah wuduk dan seumpamanya, tetapi kampung yang ada masjid itu masih lagi mungkin sungainya tercemar, sampah sarapnya merata-rata, walaupun nampak orangnya memakai serban, memakai jubah, bercakap tentang agama, kebersihan teruk. Kerana mereka seolah-olah menghadkan bahawasanya kebersihan yang disuruh oleh agama berhubung dengan perintah untuk mereka bersolat saja. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh hal itu supaya mereka menjadikan kebersihan itu adalah asas bagi kehidupan mereka. Seorang Muslim itu seorang yang bersih. Tapi hari ini nampaknya virus lebih kuat pengaruhnya daripada elemen agama sendiri, sehingga manusia membersihkan diri kerana takutkan kematian lebih daripada dia membersihkan diri kerana takutkan kepada kemurkaan Tuhan. Ini duka cita, tapi tak apalah, mudah-mudahan kita kembali kepada spirit agama, iaitu kembali melihat kepada apakah yang sebenarnya yang selama ini, mengapa agama selama ini menekankan soal tentang wuduk, soal kebersihan, mandi wajib, soal basuh tangan, soal gosok gigi, soal memakai wangi-wangian, soal semua nilai-nilai ini sebelum manusia hadir ke masjid, berjumpa dengan orang lain, sebelum dia berhubung dengan suami isteri.
Tetapi nilai-nilai ini nampaknya tidak dijelmakan dalam realiti kehidupan. Sehingga apabila orang cakap tentang kebersihan, masih lagi orang cakap tentang negara Jepun, orang cakap negara-negara lain, orang tak cakap tentang negara orang Islam. Sebab itu maka kita rasa bahawasanya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala kembali mahu kita mengajar bahawasanya kebersihan. Kerana Nabi SAW apabila terima wahyu pun antaranya awal wasiyabaka fatahhir, bajumu membersihkan, engkau bersihkan pakaianmu. Bahawasanya agama datang untuk tujuan itu, manusia yang bersih. Dan ini COVID ini mudah-mudahan Allah memberikan peringatan pada semua manusia termasuk pada orang Islam juga. Dalam aspek sosial, hari raya, silaturahim, kunjung-mengunjung dan sebagainya. Kerana kita melihat kepada hari raya, kita perlu akui, saya peribadi juga mungkin ada yang melihat kepada hari raya sahaja kita bermaafan. Hari raya sahaja kita berkunjung mengunjungi. Dan seolah-olah tidak lengkap kehidupan kita dalam setahun itu apabila hari raya itu tidak diraikan seperti yang sepatutnya. Akan tetapi tahun ini juga kita ketahui bahawa itu tidak mungkin akan berlaku secara meriahnya seperti norma yang dahulu. Jadi pada pandangan Datuk Doktor, bagaimana kita nak melihat bahawa kalau kita melihat dalam perspektif Islam sekalipun, meraikan hari raya dan juga kalau kita nak meraikan silaturahim itu juga tidak perlu melihat kepada norma ataupun resam yang kita lakukan selama ini dan berlebih-lebihan sehingga berlebih-lebihan. Inilah sepatutnya tahun yang kita memberikan refleksi kepada diri kita bahawa silaturahim itu dapat dilakukan dengan perhubungan dan juga bertanya khabar, malah melalui dalam aspek teknologi juga pada hari ini. Saya pasti ramai yang tidak dapat pulang ke kampung halaman untuk menjenguk atuk nenek yang sudah tua. Dalam konteks sekarang ini juga, atuk dan nenek itu juga yang perlu kita lindungi daripada dikunjungi kerana kita perlu memastikan kesihatan mereka tidak terancam dan terdedah kepada virus COVID-19. Bagaimana pemikiran itu perlu ada di kalangan masyarakat di Malaysia pada ketika ini, Doktor? Ya. Pertama, saya ingin mengingatkan kita semua bahawasanya asas hari raya itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari, yakni bilangan-bilangan puasa, dan kamu membesarkan Allah di atas petunjuk yang telah ditunjukkan kepada kamu. Maka dengan itu kita menyempurnakan hari raya dan kemudian kita bertakbir membesar kepada Allah, bersyukur kepadanya. Itu adalah manifestasi kita terhadap amalan kita yang telah kita sempurnakan dengan bertakbir membesarkannya. Hari raya telah tertunai dengan hal itu. Maksudnya kita bertakbir, kita bersolat bersama walaupun bersama dengan keluarga, menyempurnakan beribadah pada bulan puasa untuk membolehkan kita berhari raya. Pastikan pada ruang yang Allah beri ini kita betul-betul menunaikan maksud ibadah. Saya rasa tahun ini kita lebih ramai orang puasanya lebih baik. Saya rasa puasanya di sudut mulutnya lebih baik. Saya kagum kalau kita tengok, alhamdulillah media sosial umpamanya, tak banyak benda-benda buruk yang orang ucapkan dibandingkan sebelum ini. Saya pun tidak tahu, mungkin ini perubahan angin sama ada politik ataupun apa. Tak banyak cerita-cerita kalau macam tahun lepas ada isu cerca itu, isu cerca tentang agama lah apa. Tapi nampaknya benda tu dah pada orang tertumpu nampaknya. Dan kemudian ini juga apabila kunjung-mengunjung ni lebih kepada adat, di samping dia boleh lebih kepada adat kita dengan berbagai-bagai makanan dan juadah ini bagi memeriahkan, memaknai kegembiraan yang disuruh oleh agama itu. Tetapi kunjung-mengunjung itu tidak jika sekiranya membawa kepada kemudaratan. Nenek kita mungkin 80 tahun. Kalau ikut kat luar negara, dia 60 tahun pun dia dianggap dia sebagai elok lah. Jadi mungkin kita kena elakkan hal ni. Mungkin ayah kita dah 80 tahun, kita balik dengan anak cucu kita daripada ni. Dia arahan kerajaan itu sebenarnya memenuhi tujuan syariah supaya menyelamatkan nyawa. Dan ini saya rasa kita patut bersyukur kerana kalau sekiranya kerajaan kata boleh, sedangkan risikonya ada kita tak balik jadi masalah. Tapi apabila dia telah dihalang jadi mak bapak kita pun tak hati-hati kerana bukan semua orang yang faham dalam hal yang seperti ini. Jadi saya rasa alhamdulillah kita telah cuba kalau kita benar-benar nak meraihkan hari raya itu, kita meraihkannya dengan membesarkan ataupun dengan menunaikan maksud Allah Subhanahu Wa Taala, kegembiraan, dan bukan menuju kepada kedukecitaan dengan membawa penyakit pulang ke kampung ataupun pergi kepada rumah orang lain. Harapnya itu juga menjadi pegangan kita. Datuk Doktor, akhir sekali,
Dengan kehidupan kita pada hari ini menuntut juga kita melihat kepada aspek agama itu secara dalam konteks ummah secara keseluruhannya. Dalam pada kita membina masyarakat, kita mahu seluruh umat jiran kita, tidak kira berbagai kaum sekalipun, peniaga, orang yang bekerja dan sebagainya, ambil berat antara satu sama lain. Ini nilai-nilai yang diperlukan ketika kita melawat COVID-19 ini. Ambil tahu mereka duduk di mana dan sebagainya. Ada konteks itu ditransformasi ataupun diterjemahkan dalam konteks tracing dan sebagainya. Jadi apa sahaja yang kita lakukan ini juga dituntut dalam Islam. Nilai-nilai yang kita mahu adakan pada hari ini, disiplin daripada segi untuk bertanya khabar dan sebagainya, itu sudah pun lama dituntut. Jadi dalam aspek itu, bagaimana ini dapat dibugarkan lagi, dapat disegarkan lagi. Malah kalau kita nak memulakan perniagaan juga pada hari ini, semua orang susah nak berniaga, semua orang susah untuk mendapatkan pendapatan. Sepatutnya ianya juga perlu memikirkan secara ummah secara keseluruhan daripada hanya mengambil keuntungan semata-mata. Jadi ini juga perlukan satu refleksi kalau dapat doktor memberikan sedikit pandangan di situ. Saya sebelum itu, saya rasa COVID ni telah banyak juga membangunkan orang luar bandar. Mungkin orang bandar telah banyak dengan teknologi beli melalui online. Tapi saya lihat di kampung-kampung macam di Perlis ini, sebahagian kampung-kampung, orang macam sudah seolah terbiasa dalam tempoh ni menggunakan teknologi ini. So, perniagaan orang kampung juga mula berniaga dengan cara yang menggunakan online. Saya harap pada masa depan kita akan lebih ke hadapan dalam hal ini. Saya ingat satu perkara yang penting yang saya dapat rasa ialah bagaimana sikap kita dalam bernegara. Saya rasa di peringkat apabila kita menghadapi musuh, kalaulah kita andaikan musuh virus itu adalah musuh bersama negara dan kita berjihad menghadapinya, saya lihat bagaimana rakyat bersatu untuk itu. Rakyat mula menghargai orang-orang yang berjasa kepada negara mereka. Tokoh-tokoh di dalam KKM, umpamanya kita kagum Datuk Sri Nur Hisham umpamanya, sangat disanjungi oleh rakyat. Kerana rakyat kalau tidak sebelum ini mereka bercakap tentang artis, mereka bercakap tentang ini, mereka bercakap tentang ahli politik. Tapi saya lihat semua ahli politik yang mempunyai makar yang banyak, yang cakap walaupun dia tokoh besar, tapi kalau dia cakap benda yang mengalih tumpuan rakyat dalam menghadapi virus ni, saya tengok majoriti orang tak suka. Rakyat nampak macam bersatu hati. Kita mesti bersatu. Kemalaysiaan kita itu, kebersamaan kita itu nampak zahir. Mudah-mudahan kita, agama juga menyuruh kita dalam menolong manusia, rentas agama, rentas bangsa. Ini adalah merupakan pengajaran daripada COVID ini. Saya rasa kita ambil semangat ni. Kita ketepikan mana-mana suara yang mengajak kita kepada permusuhan sesama rakyat, memalingkan kita daripada fokus menghadapi musuh kita yang mengancam negara secara bersama. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Itu dia Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis, yang memberikan sedikit sebanyak interpretasi dan juga memberikan respon kepada perutusan Perdana Menteri sebentar tadi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami.